Subsidi dari segi prinsip seperti mana juga sedekah tidak wajar diambil manfaat oleh golongan maha kaya, dan telah saya tekankan di Dewan Yang Mulia ini. Selama ini kita belanjakan subsidi secara pukal untuk bahan api, elektrik, air, perkhidmatan pendidikan, kesihatan, hatta barangan asas seperti ayam. Pastinya pendekatan sedemikian tidak menusabah tatkala negara terhimpit dengan bebanan hutang dan asas hasil yang rendah. Seperti yang diungkapkan dengan bijaksana oleh Confucius dalam Lun Yu di NLX, Guo Bu Gai Shi Wei Go Yi. Jika berlaku kesilapan dan tidak dibetulkan, maka itulah kesilapan yang sebenar. Sebab itu kita berusaha membetulkan. If you make a mistake and do not correct it, this is a true mistake. Dan kesilapan fatal inilah menurut Confucius yang telah menjerumuskan kita ke perangkap putaran ganas. Yi chuo cai, yi chuo cai chuo. Yang Cina faham. Iaitu mengulangi kegagalan yang sama berulang kali. Justru kerajaan perlu akur dan mengambil pendekatan menyasarkan subsidi. Jadi nak perkenalkan penyasaran subsidi, kita ambil dari Quran, daripada Confucius, daripada Tirukkural, barulah aman sedikit. Langkah ini akan membawa penjimatan bermakna yang boleh dibelanjakan untuk kepentingan lain. Ya, umpamanya bila kita laksanakan penyasaran subsidi elektrik, tarif air, harga ayam, subsidi diesel, itu kini diterima lebih baik. Tapi subsidi tarif air tidak menjadi masalah kerana semua negeri bersetuju dan semua negeri laksanakan. Maka tidak harus ditimbul sebarang kemusykilan dalam pendekatan ini kerana kerajaan akan pertahankan kepentingan rakyat terbanyak. Setiap penyasaran subsidi adalah untuk membetulkan ketempangan amalan subsidi pukal yang memberi manfaat kepada kelompok elit mahakaya dan warga asing. Maka Petrol RON 95. Kenyataan yang tidak dapat disangkal adalah bahawa warga asing dan 15% teratas pengguna mahakaya menikmati 40% subsidi petrol RON 95 bernilai 8 bilion ringgit. 8 bilion ringgit itu subsidi kerajaan dari orang yang mengutip cukai kepada golongan mahakaya dan warga asing. Maka lebih baiklah 8 bilion ini dimanfaatkan untuk kemudahan pendidikan, kesihatan, pengangkutan awam, termasuk orang asli. Sehingga kini harga RON 95 Malaysia ialah RM2.05 ketimbang negara tetangga. Thailand RM5.85, Indonesia RM3.38, Singapura RM9.02, Arab Saudi RM2.66. Harga yang rendah menyebabkan kerajaan menanggung jumlah subsidi RON 95 tahun 2023 mencecah 20 bilion ringgit. Namun kerajaan komited untuk mengekalkan subsidi. Kerajaan akan mengekalkan subsidi untuk majoriti rakyat. Seperti penyasaran subsidi elektrik. Maknanya 85% rakyat tidak terkesan dengan perubahan penyasaran subsidi RON 95. Dan bagi mengelakkan kekeliruan, saya tegaskan sekali lagi bahawa tanggungan subsidi masih diteruskan bagi 85% rakyat. Kerajaan akan hanya oleh itu untuk 85% kerajaan terpaksa menanggung subsidi dianggar berjumlah 12 bilion ringgit untuk 85%. Jadi 8 bilion ringgit yang boleh diselamatkan itu adalah dari golongan mahakaya dan warga asing. Dan saya harap di Dewan ini tidak ada yang mewakili mahakaya dan warga asing. Kerajaan bercadang untuk melaksanakan penyaluran subsidi RON 95 pada pertengahan tahun 2025. Penjimatan, saya tegaskan, penjimatan ini akan menjamin faedah di bidang pendidikan,
kesihatan dan kebajikan rakyat.